semua yang berlaku pada zaman ini. Nah, baginda Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah dalam keadaan negeri yang tidak mempunyai istiqrarul amn. Maksudnya keamanan yang tidak stabil. Keadaan iktisadi ataupun kenegaraan dalam ekonomi tidak stabil. Dan dalam keadaan negeri pada waktu itu berpecah belah kaum dengan kaum. Tetapi Nabi mampu membina umat ini dengan keadaan yang luar biasa. Menjadikan negeri Makkah dan Madinah Al-Munawwarah sebagai negeri yang luar biasa. Menjadikan umat negeri tersebut yang asalnya hatinya keras menjadi hati yang paling lembut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Kekanda Pengurusi Majlis Bang Fauzi. Saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid. Saya hormati lagi saya segani Tuan Guru Al-Ustaz Zubair bin Abdullah, merupakan Tuan Guru kepada pondok beliau di Payarawa. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, para santri, para muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama dan pangkat kedudukan tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini tanpa mengurangkan sedikit pun penghormatan dan kemuliaan tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita lupa, maka pakat kita berniat i'tikaf dalam masjid Allah Subhanahu wa taala agar pahala i'tikaf tadi berterusan sehinggalah penghujung majlis ini. Dan kalau untuk dapatkan pahala i'tikaf yang wajib, maka diajar oleh para ulama diniatkan dengan nazar beriktikaf dalam masjid pada ketika ini. Nah, kalau kita iktikaf dengan niat nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, saja aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah tu dapat pahala sunat. Tapi kalau kita niat lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, nah, bagi Allah aku beriktikaf pada waktu ini di masjid Allah Subhanahu wa taala kerana Allah, insya-Allah dapat pahala wajib. Dia ada dua cara niat i'tikaf. Satu, cara niat yang sunat, dapat pahala sunat. Dan cara kedua yang saya sebutkan tadi dengan sebutkan lillahi alayya, lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Maka dengan niat tersebut akan mendapatkan pahala nazar dan dia dikira sebagai pahala wajib. Bu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berkumpul walaupun telah selesai saya kira Maulidur Rasul dengan bulan Rabiul Awal, tetapi kehangatan menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah terhenti dengan hanya sekadar bulan Rabiul Awal. Sebahagian umat mengambil pendekatan menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad bermula pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula dan Jumadal Akhir. 4
4 bulan disambut dengan melaksanakan majlis. Sebahagian melaksanakan 2 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kedua-dua Rabi' adalah dikira sebagai bulan untuk kelahiran Nabi kita Muhammad, bulan untuk bergembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian orang menyambut Maulid Nabi ini pada setiap hari, bergembira dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang menyambut setiap minggu dengan berpuasa pada setiap hari Isnin, semata-mata gembira dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad bila mana ditanya kepada baginda Rasul, apakah rahsia baginda Nabi berpuasa pada hari Isnin? Setiap Isnin Nabi akan berpuasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakal yaum wulidtu fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Nabi bergembira dengannya dengan melaksanakan puasa pada setiap hari Isnin. Kenapa Maulid Nabi kita Muhammad ini kesannya terlalu besar? Karena kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kepada seluruh kebaikan yang ada dalam alam ini, adalah dengan sebab wujudnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kesan yang paling besar yang wujud dalam alam melainkan dengan wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada al-basyariyah, kemanusiaan, keinsanan ini yang paling besarnya adalah dengan wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad disebut oleh para ulama a'zamu muassir, sebesar-besar, seagung-agung pemberi kesan kepada alamul imkani, kepada alam imkan ini. Dan ini bukan hanya diakui oleh orang yang bersepakat dan muwafaqah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah yang bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mampu menafikan betapa besarnya kesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ijtima' dalam ilmu ijtima'. Ilmu ijtima' ni ilmu dipanggil ilmu apa? Ilmu kenegaraan. Ataupun ilmu ketamadunan. Dalam ilmu ketamadunan, bila dibincang oleh para ulama, untuk membina satu hadarah, membina sesuatu peradaban dalam dunia, perlu mempunyai 3 elemen. 3 elemen yang paling utama untuk membina sesuatu peradaban. Dan kalau digabungkan ketiga-tiga, ini barulah terjadinya peradaban. Kalau salah satu saja daripada elemen tersebut wujud, tidak memadai untuk dianggap bahawa sesuatu negeri tadi atau negara tersebut dikira sebagai negara yang mempunyai peradaban. Apa 3 perkara tersebut? Disebutkan dalam ilmu ijtima', dalam ilmu kenegaraan atau ketamadunan, elemen yang pertama ialah al-istiqrarul amni wal mujtama'i fil makan alladhi satubna fihi al-hadarah. Yang pertama, keadaan negeri yang dibina ketamadunan tersebut mesti berada dalam keadaan keamanan yang sejahtera, dan masyarakatnya berada dalam keadaan keamanan yang baik. Barulah dikira sebagai negeri tadi mempunyai atau boleh dinilai sebagai negeri yang mempunyai ketamadunan. Ini elemen pertama. Sebab tu negeri ataupun masyarakat yang tidak ada padanya keamanan dan tidak ada istiqrar ataupun hudu atau ketenangan dalam negeri tersebut, maka tidak mungkin akan terbina hadarah, terbina ketamadunan. Elemen kedua, kata para ulama ahli ijtima' atau ilmu ijtima', as-sara'ul maddi was-sara'ul ikhtisadi, iaitu kekuatan pada ekonomi. Kekuatan pada ekonomi dan kekuatan pada hasil negeri tersebut.
Maka kalau tidak ada kekuatan, bi'atil faqirah, negeri-negeri yang fakir, tidak mungkin untuk membina hadarah. Dan elemen yang ketiga adalah wahdatun nasijil mujtama'i, yaitu kesatuan ahli dalam negeri dengan pemikiran mereka dan juga dengan gabungan dan juga kesatuan mereka untuk membina negara tersebut dan juga tempat atau tamadun tadi. Maka dengan ketiga-tiga ini barulah akan terbinanya hadarah. Ajaibnya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di negeri yang tidak ada tiga-tiga tu. Nabi lahir di Makkah. Yang di Makkah tidak ada amnu al-istiqrar ataupun istiqrarul amni dan istiqrarul mujtama'i. Tidak ada keamanan pada waktu tersebut di negeri Makkah. Tidak ada sarwah al-mali ataupun al-maddi wal-iqtisadi. Tak ada dari segi perniagaan ataupun ekonomi yang kukuh di negeri Makkah. Dan tidak ada juga kesatuan dalam negara Makkah pada waktu tersebut, yang kesemuanya berpecah dengan kabilah-kabilah yang bergaduh dengan perkara-perkara yang kecil. Berbunuhan dengan sebab perkara kecil saja. Antaranya lawan kuda, kawan ni menang, kawan ni kalah, perang. Sebab kalah, perang. Dan tu patah balik zaman lah. Lawan bola kalah, perang. Lawan bola kalah sikit je, bertumbuk dalam padang, di luar padang, dan seumpama dengannya. Zaman dulu macam tu. Zaman Makkah dulu macam tu. Tarikh menunjukkan bahawa peperangan yang berlaku di antara kabilah dengan kabilah di kalangan bangsa Arab pada waktu tersebut di Makkah dan seumpama dengannya negeri-negeri yang sekitar adalah hanya dengan perkara-perkara yang tafihah, perkara-perkara kecil yang tak sepatutnya pun berperang dan tak sepatutnya pun digugurkan darah. Dan ini menjelaskan kepada kita bahawa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berada dalam negeri yang mempunyai ketiga-tiga elemen yang saya sebutkan tadi. Faham? Malah Nabi kita Muhammad pada waktu tersebut berhadapan dengan Makkah pada waktu itu berada di antara dua negara yang mempunyai ketamadunan paling besar pada waktu itu, iaitu negeri Parsi dan juga negeri Rom pada waktu itu yang mempunyai ketamadunan yang kita sebutkan ketiga-tiga tadi. Dan baginda Nabi tidak lahir daripada tempat tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa baginda Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang luar biasa, persediaan yang luar biasa yang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perubahan kepada alam ni dengan luar biasa. Nanti kita akan tengok apa yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap alam, khususnya di negeri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketahui tidak keluar daripada Makkah Al-Mukarramah melainkan 2 kali sahaja dalam sejarah. Waktu ketika kecil bersama dengan bapa saudara Nabi untuk menuju ke Busra, dan tidak sampai ke Busra, patah balik disebabkan kerana adanya tanda-tanda yang menunjukkan ataupun yang dilihat oleh salah seorang daripada rahib Yahudi yang dia telah memberikan, rahib Nasara, Nastur, dalam riwayat kata Nastur, dia memberikan nasihat pada waktu itu kepada Abu Talib untuk membawa pulang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalau baginda Nabi sampai di Busra itu mungkin akan menyebabkan baginda Nabi dibunuh oleh musyrikun ataupun Yahudi, karena mereka sedang menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian berlaku lagi perjalanan kedua Nabi, iaitu daripada Makkah menuju ke Syam, ke bumi Syam, ke Busra juga, untuk bawa barang dagangan yang di waktu itu Nabi bekerja dengan Sayyidatuna Khadijah. 2 kali itu saja Nabi keluar. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika Isra' dan Mi'raj, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah taala sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi baginda Nabi keluar berapa kali? 3 kali saja.
Yang kali ketiga tadi adalah dengan perjalanan istimewa yang dibawa oleh Allah, ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihissalam dan Sayyidina Mikail seperti yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Kemudian Nabi kembali ke Makkah Al-Mukarramah dalam masa yang sangat singkat. Dan lebih daripada itu Nabi tidak keluar. Dan hanya Nabi berpindah ke Makkah, daripada Makkah menuju ke Madinah, dan daripada Madinah Nabi hanya keluar untuk berperang di beberapa tempat sahaja. Pun itu disusun oleh para ulama, hanya 27 perang sahaja yang Nabi ikuti, dan bakinya adalah utusan Nabi kita Muhammad kepada peperangan tersebut tanpa Nabi mengikuti peperangan tadi. Ini adalah yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah berkenaan dengan perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi permulaannya tidak dibina dengan bina hadarah, dengan maksud Nabi dibina dalam negeri yang mempunyai ketamadunan seperti mana tamadunnya Rom dan tamadun Parsi. Pun begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ketiga-tiga perkara tersebut, Nabi mampu mengubah negara Arab pada waktu itu menjadi negara yang luar biasa. Daripada negeri yang jahil menjadi negeri yang penuh dengan ilmu. Daripada negeri yang pada asalnya membawa dengan pedang, bertukar menjadi membawa kertas dan juga pensel untuk menulis ilmu. Nabi menukarkan daripada asabiyah, yaitu berpuak-puak yang ada pada waktu tersebut di dalam umat Arab pada waktu itu, dengan memanggil kami daripada kabilah fulan, kami daripada kabilah fulan, ditukarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah ummah. Sebelumnya digelar dengan kabilah, ditukar oleh Nabi dengan kabilah dengan istilah ummah. Siapa yang mula menggunakan istilah ummah? Yang menggunakan istilah ummah adalah Nabi kita Muhammad. Dan ini disebutkan dalam sebahagian ucapan Nabi. Nabi menyebutkan nahnu ummatun min dunin nas. Kami adalah ummah, kata Rasulullah. Jadi Nabi menukarkan istilah kabilah kepada ummah. Nabi menukarkan istilah daripada asabiyah kepada kecintaan dan menyukakan atau menyukai dengan perkara-perkara yang berkait dengan keamanan. Dari Najmi. Dan Nabi SAW meletakkan ke dalam hati umat ini dengan kesemuanya menginginkan kebaikan walau sekecil perkara. Nabi ajak umat pada waktu itu untuk berfikir dengan kebaikan walau dengan sekecil perkara. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, "Idza qamatil qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasilatan ay gharsatan falyaghrisha." Nabi kata, kalaulah berlaku kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilatun, fasilatun ini Arabnya, ay fasilatun fi yadi ahadikum, wa fi yadi ahadikum fasilatun ay gharsatun, iaitu ada satu biji benih, falyaghrisha, maka tanamlah biji benih tersebut. Maksudnya apa di sini? Nabi ingin menunjukkan dan mengajarkan kepada kita untuk sentiasa bersifat dengan sikap optimis, menginginkan kebaikan demi kebaikan walaupun dengan perkara yang kecil. Waktu Nabi bagi contoh itu, kalau ada, walaupun kiamat nak berlaku dah, jadi adakah disuruh untuk kita tarajuk, patah balik ke belakang, duduk diam? Tak. Disuruh untuk kita bekerja, disuruh untuk kita melakukan sesuatu perubahan kepada umat. Sehingga disebutkan dengan bahasa yang sangat mubalaghah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qamat qiyamatu al-qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasilatun ay gharsatun falyaghrisha." Dan kalaulah berlaku kiamat yang masyhur, yang ma'ruf, kiamat besar maknanya. Dah tak ada dah dunia selepas tu, tidak ada lagi alam. Maka Nabi SAW kata, kalau ada di tangannya biji benih, maka tanamlah pada waktu itu untuk memberi kebaikan kepada manusia seluruhnya. Nampak tak? Macam mana Nabi SAW mengajarkan Arab untuk melakukan perubahan dengan perkara yang baik. Dan apa lagi yang Nabi tunjuk? Banyak perkara. Waktu perang, setelah mana berlakunya peperangan dan kemudian adanya tawanan perang, apa yang Nabi buat? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengarahkan, kalau dulu orang pemimpin boleh untuk memilih sama ada membunuh orang yang terlibat dalam peperangan tersebut yang menjadi tawanan ataupun dilepaskan dengan mendapatkan kembali keuangan.
Kamu bagi badil, timbal balik, imbal balik, kamu ambil kami punya tawanan, kami ambil balik kami punya tawanan. Maksudnya kamu ambil yang kami tawan, kami ambil balik keluarga kami yang kamu tawan. Jadi dibuat barter, sistem pertukaran. Baginda Nabi melakukan yang lebih daripada itu. Apa dia? Yang lebih baik dan lebih luar biasa. Nabi bertanya kepada orang-orang yang ditawan dalam kalangan musyrikun pada ketika peperangan Badar. Yang ditawan dalam peperangan Badar. Nabi tanya, siapa yang boleh mengajak membaca dan menulis kepada anak-anak di tanah Madinah Al-Munawwarah. Lalu yang boleh mengajar membaca dan menulis dijadikan sebagai guru pada waktu itu untuk mengajar membaca dan menulis kepada golongan muslimun, anak-anak muslimun pada waktu itu di Madinah. Dan ini ada satu benda yang paling besar lagi, yang luar biasa punya pemikiran baginda Rasul. Baginda Nabi SAW tidak melihat pada waktu itu, ini orang ni Islam ke tidak Islam. Yang penting waktu ni dia boleh memberi kebaikan dengan mengajarkan golongan muslimun. Dan waktu ni waktu perang. Dan yang mengajak tu adalah tawanan perang. Maknanya yang berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, Nabi kata kalau kamu nak dibebaskan, kamu kena mengajar dulu anak-anak muslimun membaca dan menulis, dan ketika sampai kepada hak yang dibenarkan, maka kamu akan dilepaskan. Jadi fikrah yang luar biasa, yang ajib, yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi mengasaskan negeri Madinah Al-Munawwarah bukan dengan pengasasan yang luar, dengan hanya menggunakan kedudukan Nabi sebagai Nabi, tetapi sebagai Raisud Daulah, ketua kerajaan yang mendidik dan memberikan perhatian kepada seluruh rakyatnya dengan luar biasa. Karena ini dikarang oleh Al-Imam Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullahu ta'ala. Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullahu ta'ala mengarang sebuah kitab, tajuknya Piamik Wudu Alih Najmi, At-Taratibu Al-Idariyah fi Nizamil Hukumatin Nabawiyah. Al-Imam Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullah ada mengarang sebuah kitab yang tajuk kitab tadi ni, kalau pelajar penuntut ilmu kena baca kitab ni, At-Taratibu Al-Idariyah fi Nizamil Hukumatin Nabawiyah. Dalam ni dicerita macam mana Nabi tertib negara Nabi, negara Madinah Al-Munawwarah. Apa tugas bagi Raisud Daulah, apa tugas bagi pembantu dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam Madinah pada waktu tersebut. 2 jilid kitabnya. Saya ada kitab tu dalam ni, dalam iPad ni ada kitab Taratib Al-Idariyah 2 jilid yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullahu ta'ala. Dan dalam ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasaskan negeri yang padanya ada ilmu, yang padanya ada iqtisad, pendidikan, ada padanya ekonomi, ada padanya jihad, ada padanya siasah, politik, dan setiap ma'alim hadariyah atau hadarah, ketamadunan yang kita sebutkan tadi, elemen yang 3 tadi, ada pada apa yang dibinakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, kata Allah, inna arsalnaka, ya para nabi yang terdahulu Allah Ta'ala panggil nabi-nabi dulu dengan nama mereka sahaja. Nabi kita Muhammad dimuliakan oleh Allah, tidak akan diseru dengan ismul mujarrad, dengan nama semata-mata. Allah menyeru Nabi kita Muhammad sama ada dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, dan kesemuanya dengan gelar. Dan digelar dengan abdun dan begitu. Tidak dipanggil nama Nabi dengan Muhammad mujarrad. Kalau dipanggil dengan Muhammad, maka akan diletakkan di belakangnya dengan Rasulullah. Tamam? Diletakkan dengan gelar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini sahaja telah membuktikan bahawa kalaulah Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla memuliakan baginda Nabi sampai tahap begitu sekali, bagaimana kita dengan umat Nabi ini dengan baginda Nabi? Takkan nak panggil Nabi dengan gelaran bubuh nama Muhammad macam tu saja. Nah, telah berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, nampak hebat sangat kot. Apa masalahnya disebut Sayyiduna kat depan? Kalau kita di kalangan kita ada Datuk Seri, Datuk Paduka ke apa ke, kena panggil dengan gelaran tadi, kerana itu maksudnya memuliakan apa yang telah diberikan gelaran kepadanya. Kalau orang ni Tuan Guru, dipanggil Tuan Guru. Kalau orang ni digelar dengan gelaran-gelaran terhormat dalam masyarakat, diberi gelaran terhormat dalam masyarakat. Tapi kenapa dengan baginda Nabi SAW ada sebahagian di kalangan umat baginda Nabi kering hatinya jika disebut tentang Rasulullah, hanya dipanggil seperti nama kawan dia di sekolah. Maka ini adalah sikap buruk yang ditunjukkan oleh sebahagian pihak yang hakikatnya ingin menjauhkan umat ini daripada mencintai baginda Nabi SAW dengan kecintaan yang tidak berbelah bagi. Cuba tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang Nabi. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan kamu, wahai Nabi, syahidan wa mubashiran, sebagai saksi, sebagai mubashir, pemberi berita gembira, wa nadhiran, sebagai pemberi berita ancaman, wa da'iyan ilallahi biiznihi, dan sebagai penyeru kepada Allah Ta'ala dengan izinnya Allah, wa sirajam munira, dan sebagai cahaya petunjuk, dan munir. Di sini Allah mensifatkan Nabi dengan siraj munir. Siraj maksudnya apa dia? Pelita. Munir, cahaya. Kalaulah Allah Ta'ala sebut siraj sahaja kepada Nabi, wa da'iyan ilallahi biiznihi sirajan faqat, hadha yakfi, cukup memadai kalau Allah Ta'ala sebut sirajan sahaja. Karena kita tahu siraj ataupun pelita, tugasnya apa dia? Yunir. Dia akan memberi cahaya. Boleh? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakkidkan siraj tadi dengan apa? Dengan munir. Wa sirajan munira. Sirajan munira ay wasafa bis siraj wa wasafa bil inarah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan Nabi dengan siraj, dan Allah mensifatkan Nabi dengan inarah, munir, sebagai beri cahaya. Kalau kita tengok dalam ayat lain dalam Al-Quran, ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala sifatkan dia juga sama dengan siraj munir. Apa dia? Matahari dengan bulan. Tamam? Matahari dengan bulan. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Baik, siraj dalam ayat ni, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha, yakni Allah Ta'ala jadikan di langit ni apa dia? Sirajan wa qamaran munira. Baik, siraj kepada apa? Kepada syams, kata ulama. Matahari, yang mana matahari tersebut bersifat dengan siraj. Munir disifatkan kepada qamar, bulan. Jadi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan Nabi dengan sama sifat seperti matahari dan bulan? Tu kita kalau baca Quran, tengok balik ayat Quran tadi satu-satu. Baru kalau tafsir jadi sedap. Tamam? Kalau kita baca satu ayat ni, betul baca satu ayat ni saja, tak relate ataupun kita tak kaitkan antara ayat dengan ayat, maka dia jadi kurang sedap. Karena Quran dia ada kait antara satu sama lain. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Jadi cuba tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan kepada matahari dengan munir, siraj, dan Allah mensifatkan kepada bulan dengan munir. Sifat yang sama Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Wada'iyan ilallahi biiznihi sirajan munira, wa sirajan munira. Jadi disamakan sifat tadi dengan Nabi. Kenapa?
Karena kata para ulama, lianna maqaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi alamil imkan wa fi hadzal wujud huwa maqamus syamsi wal qamari. Ini karena kedudukan Nabi kita Muhammad di dalam alam imkan ini alam yang wujud ini sekarang ini adalah sama seperti atau lebih lagi daripada itu. Lebih daripada kedudukan matahari dan bulan. Ini karena matahari dan bulan, kalau kita perhati, ata'ul qamari wasyams la yanqata'. Yaitu pemberian matahari dan bulan kepada alam itu tidak terputus. Seperti mana pemberian atau anugerahnya baginda Nabi kepada alam ini tidak terputus. Setiap alam, sama ada di masyriq dan maghrib, di timur dan barat, kesemuanya memerlukan kepada cahaya matahari pada waktu siang dan memerlukan kepada cahaya bulan pada waktu malam. Dan ketiadaan kedua-dua cahaya ini akan menyebabkan berlakunya kecelaruan dan kekacauan dalam muka bumi. Sungguh. Dan ini berlaku dengan geografi kalau kita mengaji dan juga dalam ilmu falak dan astronomi, maka kita akan tahu bahawa ianya adalah merupakan keperluan kepada alam. Seperti mana alam ini memerlukan kepada bulan dan matahari, maka alam ini lebih memerlukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu lagi. Dan kalau gitu juga maqam asy-syams wal qamar, kedudukan bulan dan matahari juga bukan hanya orang Islam saja yang terima dia punya manfaat. Yang menerima manfaat bulan dan matahari juga termasuk orang yang bukan Islam. Maka begitu jugalah kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memerlukan kepada sama ada kafir ataupun muslim, orang bukan Islam dan yang Islam memerlukan kepada cahaya petunjuknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Taala sebut tentang Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Dan kita kalau dibaca dalam kitab-kitab para ulama, para ibu ayah yang dirahmati Allah, Al-Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullahu taala wa radhiya anhu ada mengarang kitab Maza Qasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Apa yang akan berlaku kepada alam? Yani betapa Maza Qasiral Alam ni maksudnya betapa ruginya alam ini dengan ketidakberjayaannya golongan muslimun. Kalau orang muslim ini berada pada kedudukan yang rendah, maka alam ini dalam kerugian. Dan ini ditulis oleh beliau untuk menunjukkan bahawa alam ini tergantung dengan kemajuannya golongan muslimun. Kalau golongan Islam maju pada waktu tersebut, maka alam akan maju. Tapi kemajuan yang kita inginkan, kemajuan yang mana ibu ayah semua? Ada bangunan yang tinggi, ada rumah elok, bangunan yang cantik tapi hati kharab. Tak. Kemajuan yang diinginkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemajuan jiwa. Tamam? Dan ini yang kita akan tengok satu persatu nanti, bagaimana perbezaannya daulah baginda Nabi, perjalanan peraturan yang disusun oleh baginda Nabi dibandingkan dengan alam ini seluruhnya. Sebab tu para hadirin yang dimuliakan Allah, alam ini dengan wujudnya Nabi, maka alam tidak akan diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Yani Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab alam itu ketika mana kamu berada di kalangan mereka. Tamam? Hatta dengan sebab wujudnya Nabi di kalangan tempat tersebut sahaja, maka tidak akan diturunkan bala. Azab tidak akan diturunkan dengan wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wujudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dengan manhaj, sistem perundangan dan sistem perjalanan kehidupan baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ianya sebagai pencerah dan juga penunjuk kepada alam ini seluruhnya. Buaya semua ada seorang alim namanya Syekh Sulaiman An-Nadwi. Tadi kita baca tadi nama Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi.
Syekh Abu Hasan Ali Nadwi karang kitab Madza Qasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Kitab ni tebal lebih kurang dalam 400 muka 300 muka surat, 400 muka surat. Dan kitab ni perlu dibaca oleh para penuntut ilmu khususnya. Madza Qasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Kitab ni bahasa dia agak tinggi sikit. Karena Maulana Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, beliau ni guru kepada Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Abu Hasan Ali Nadwi rahimahullah, kitab karangan beliau ni penting dibaca. Ada satu lagi karangan dikarang oleh seorang alim namanya As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi. Sayyid Sulaiman Nadwi ni keluar daripada Nadwatul Ulama juga, satu madrasah yang sama mereka. Dan beliau mengarang kitab yang cukup penting juga dibaca oleh penuntut ilmu, iaitu Ar-Risalah Al-Muhammadiyah. Dalam kitab ni dicerita tentang apa? Dicerita tentang 8 muhadarah ataupun 8 ceramah beliau, yang beliau sampaikan ceramah, 8 ceramah yang mana dikumpulkan 8 ceramah tersebut keluar sebuah kitab. Yang dalam kitab ini Al-Imam Al-Syeikh As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi rahimahullah menyusunkan ataupun meletakkan perbandingan di antara hadarah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan hadarah para nabi yang terdahulu selain daripada nabi kita Muhammad. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Contoh, kita dapati kesan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mujtama', kemasyarakatan umumnya, yang diutuskan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad memberi kesan yang besar, lebih besar kesannya daripada yang ditunjukkan oleh nabi-nabi terdahulu. Contoh misalnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa, Nabi Ulul Azmi. Allah Ta'ala utuskan kepada umat Bani Israel dengan kitab Injil diturunkan, dengan berpandukan juga kepada kitab Taurat sebelumnya yang diturun kepada Nabi Musa. Dan Nabi Allah Isa alaihi salam mengajarkan kepada umat yang diutuskan Allah kepada beliau, yang daripada beliau kepada umat tersebut, untuk mengajarkan mereka dengan akhlak, mengajarkan mereka dengan panduan hidup dan seumpama dengannya. Tetapi adakah Nabi Isa alaihi salam mempunyai kerajaan yang dipimpin oleh baginda Isa alaihi salam seperti Nabi Allah Muhammad? Tak ada. Nabi Isa pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Rom, dan baginda Isa alaihi salam pada waktu itu adalah sebagai rakyat dalam negara Rom, bukan sebagai Raisud Daulah. Berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya sebagai Rasul Ulul Azmi, malah ketua Nabi Ulul Azmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membetulkan akhlak para umat pada ketika tersebut, baginda Nabi juga merupakan Raisud Daulah, pemimpin bagi negara pada waktu itu, yang memimpin negeri Madinah Al-Munawwarah, menghantar surat kepada para raja, menghantar utusan dan delegasi kepada para raja, dan melakukan perjanjian dan seumpama dengannya adalah semisalnya apa yang kita lihat pada zaman ini, berhubungan di antara pemimpin negara dengan pemimpin negara yang lain. Jadi Nabi kita Muhammad diberikan oleh Allah leluasa yang lebih luas. Kalau kita kata, oh Nabi ada daulah, Sayyidina Yusuf juga daulah, punya daulah. Nabi Yusuf juga menjadi raja di Mesir pada waktu itu. Bukan hanya sebagai seorang pemimpin dalam keuangan ataupun menteri keuangan saja. Ada ramai orang kata Nabi Yusuf pemimpin ataupun menteri keuangan. Tak, Nabi Yusuf Aziz pada waktu itu, telah menjadi raja pada waktu itu setelah kematian raja yang sebelum Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf memimpin Mesir. Tetapi berbeza pemimpinan Nabi Yusuf dengan apa yang dipimpin oleh Sayyidina Muhammad. Disebut oleh Sayyid Sulaiman Nadwi rahimahullah, Sayyidina Yusuf alaihissalam menjadi pemimpin di Mesir dengan menaiki peringkat daripada peringkat bawah kepada peringkat yang atas, dan negara Mesir pada waktu itu telah dipimpin sebelumnya oleh Fir'aun dan kemudian dipimpin oleh Aziz. Al-Aziz adalah gelaran kepada raja-raja Mesir yang bukan daripada bangsa Qibti. Manakala Fir'aun adalah gelaran kepada raja-raja Mesir yang berbangsa Qibti. Fir'aun itu gelaran, bukan nama. Nama Fir'aun yang lawan dengan Sayyidina Musa pada zaman Nabi Musa namanya Ramsis. Ada Fir'aun nama Tutankhamun.
Ada Firaun namanya Imhotep. Imhotep ni apa ni? Orang panggil apa? Apa dia Imhotep? Dia doktor tu. Imhotep dia. Ha? Tak ingat. Apa dia? Tak ingat. Kasarnya dia doktor. Imhotep ni doktor lah, atau orang besar jugalah waktu tu di zaman Firaun dulu ni. Ala kulli hal, Firaun bukan nama orang lah. Sebab tu kalau pergi ke Mesir, kalau dengar orang Mesir kata, nahnu abna'u fara'inah. Kami anak-anak Firaun. Lepas tu kita pun kata, apa ni? Mengaku anak Firaun. Ikutlah anak Nabi Musa. Mana? Tak, kami sebut, mereka sebut tu kami anak-anak Firaun ni maksudnya kami anak-anak raja. Tu nak abad ni. Karena bukan semua Firaun pun kafir. Ada Firaun yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ada Firaun yang beriman kepada Allah. Nah, dan kita pernah tengok ada Firaun tu. Pergi ke apa ni di muzium di Mesir. Firaun tu ada dalam tu. Dia petak dalam kaca. Dan Firaun yang lawan dengan Nabi Musa tu ada sampai lah. Boleh tengok. Pergi kena bayar RM1. Nak masuk kena bayar RM1. Baru boleh tengok dia. Waktu hidup pun kutip duit orang, mati pun kutip duit juga. Ya. Jadi waktu dia mati, kita pergi tengok dia. Dan dia lain sikit. Firaun ni lain sikit daripada Firaun lain. Firaun ni dia rambut dia warna kuning sikit. Kerana dia diawet secara alami dalam laut. Ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam badannya penuh dengan garam menyebabkan dia tidak berlaku kerosakan pada tubuhnya. Dan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Taala kekalkan jasadnya untuk menjadi iktibar kepada alam seluruhnya. Dan jasad dia ditemui oleh seorang pakar selam ataupun pengkaji, Maurice Bucaille. Maurice Bucaille daripada Perancis, dia yang jumpa dan dibawa balik ke Perancis. Dan waktu Firaun ni dibawa balik, Ramses ni dibawa balik ke Mesir, ke Perancis, disambut dia macam raja yang masih hidup. Seolah mereka macam baru hidup balik. Padahal Firaun tu tenggelam lawan dengan Nabi Musa. Tapi tu kata al-kufru millatun wahidah. Kafir ni, kekufuran ni adalah satu agama aja. Dia tak kira siapa. Yang penting dia ni kapiak, kami pun kapiak juga. Kami sama aja. Faham? Betul, al-kufru millatun wahidah. Kufur ni satu agama saja. Jadi dia sambut. Dan akhirnya kerajaan Mesir beli balik. Diminta balik kerana tu khazanah Mesir. Kerana ditemui dia dalam Laut Merah dan diminta balik untuk dibawa ke Mesir tapi dengan bayaran. Dan ajaibnya lagi dalam kisah disebutkan kata Maurice Bucaille yang bertemu dengan jasad Firaun tadi, dia bawa balik jasad tu ke Perancis, dia pula masuk Islam. Nah, dia masuk Islam dengan melihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana dia kata ini mustahil kalam bashar, kalam manusia, kerana ini telah disebutkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang dulu tentang peristiwa Firaun tadi yang baru dia temui berapa puluh tahun yang dulu. Tamam. Saya pernah tengok lah Firaun tu. Tak segak mana pun. Kecil je macam kita kak. Badan pun halus. Saya rasa saya tinggi. Alhamdulillah tak jadi Firaun. Kan? Kita tinggi lagi pada dia. 178 cm rasanya dia tak sampai tinggi macam tu. Atau mungkin kerana badan dia dah kerana mengecut. Mungkin dia jadi rekod kecil kah? Kalau sebelum ni mungkin dia tinggi. Allahu'alam. Dan Firaun yang memerintah pada kita sebut tadi ni, kenapa dinamakan Firaun? Firaun ni adalah istilah raja yang daripada bangsa Qibti. Bangsa Qibti. Manakala zaman Nabi Yusuf yang memerintah waktu tu bukan Firaun lagi. Kerana yang memerintah waktu di zaman Nabi Yusuf digelar Al-Aziz. Al-Aziz tu gelaran bagi raja pada waktu tu. Bukan nama dia Aziz. Yang merupakan salah seorang daripada Aziz tadi adalah suami kepada Sayyidatuna Zaliqah. Jadi Aziz ni gelaran raja. Macam kita di Malaysia ada Sultan. Kalau di belah Turki dipanggil Khaqan. Kalau di belah Parsi dipanggil Kisra. Kalau di belah Rom dipanggil Kaisar. Caesar dipanggil. Kalau di belah Yaman dipanggil Tubak. Tubak. Jadi itu gelaran-gelaran raja pada zaman dulu mengikut kepada negeri dan peradaban. Tamam? Dan Nabi kita Muhammad, Sayyidina Yusuf alaihissalam menjadi aziz seterusnya. Menggantikan raja sebelumnya.
Beliau bukan hanya menjadi pemimpin kepada keuangan Mesir pada waktu itu, tetapi memimpin Mesir seluruhnya. Pun begitu, ada perbezaan antara pemerintahan Nabi dengan pemerintahan Sayyidina Yusuf. Ada perbezaan. Kenapa? Karena pemerintahan Nabi Yusuf di Mesir dibina dengan sebelumnya telah ada kerajaan. Nabi Yusuf naik jadi pemerintah. Berbeza di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik menjadi pemimpin pada waktu tersebut dalam keadaan Madinah pada waktu itu bukanlah dikira sebagai satu daulah yang besar. Tapi dibina oleh baginda Nabi dengan ilmu, dibina oleh Nabi dengan ketamadunan yang luar biasa, yang melahirkan generasi yang luar biasa pada waktu tersebut. Kalau kita kata lagi, Sayyidina Sulaiman juga punya kerajaan. Kalau kamu kata Nabi Muhammad ada kerajaan, Nabi Sulaiman lagi kerajaannya besar. Maka dijawab oleh para ulama, kata Nabi Sulaiman, kerajaannya dibina dengan amrun qawariqun lil adah, perkara yang mencari adat. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah negeri dengan uslub atau bentuk yang ghairu tabi'i, yang tidak sama seperti keadaan yang ada pada waktu sekarang. Siapa yang menjadi rakyat yang memerintah yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman bukan hanya memimpin manusia. Nabi Sulaiman memimpin jin. Nabi Sulaiman memimpin burung-burung. Nabi Sulaiman memimpin binatang-binatang. Sehingga dalam riwayat sebut singgah sana Nabi Sulaiman dalam kitab-kitab tafsir adalah daripada burung. Burung akan melindungi Nabi Sulaiman. Tu yang pada waktu ketika Nabi Sulaiman berhenti pada satu hari yang waktu Nabi Sulaiman berkumpul dengan binatang-binatang, burung-burung dan seumpama dengannya, Nabi Sulaiman tahu burung hud-hud tak main. Kenapa? Karena ada satu kelompangan pada susunan burung yang menutupi badan Nabi Sulaiman daripada pancaran matahari. Jadi burung ni akan berbentuk di atas badan Nabi Sulaiman alaihissalam, di atas kepala Nabi Sulaiman dibentuk macam kemah. Kemahnya daripada burung. Burung tu kena pakat duduk bersusut untuk membentuk kemah di atas kepala Nabi Sulaiman yang mulia. Dan itu Nabi Sulaiman boleh tahu burung hud-hud tak main. Atau disebut dalam kitab tafsir Khazin dan seumpama dengannya. Jadi Nabi Sulaiman pemerintahannya laisa tabi'i, bukan dengan tabiat biasa. Itu disebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak diberikan setelahku ni kepada orang lain. Mana ada orang boleh pimpin syaitan untuk buat bangunan. Nabi Sulaiman pimpin syaitan buat bangunan. Dan dengan terkejut, pemerintahan Nabi Sulaiman zaman tersebut dibenarkan dengan tamasil, dengan patung-patung. Zaman itu dibenarkan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang pemerintahan Nabi Sulaiman yang penuh dengan patung dan seumpama dengannya, dan ianya dibenarkan pada zaman Nabi Sulaiman. Wildan. Oh Wildan. Geraklah duduk tepi Wildan tu. Duduk tepi pun tak ada function apa. Kawan-kawan ni duduk tidur tepi tu, tolong geraklah. Jangan penting diri. Ingat kita je kan nak tulis tu. Tengok kawan tidur sebelah tu, tolong gerak. Ni kawan tidur sampai nak leleh ayat-ayat liok dah. Duduk biar juga. Nasib baik ni bila tidak lagi terkeluar. Tapi kalau tidur macam ni ayat liok kalau keluar macam ni batal tak wuduk dia. Batal wuduk pula dah. Apa ni, najis ke tak najis Amirul? Sebab apa? Bukan dari perut. Bukan daripada perut. Dia tidur yang keluar daripada perut, ayat liok yang jadi najis ni keluar daripada perut waktu ketika tidur baring. Itu yang keluar bau busuk tu pun boleh tahan kat bau pun. Tapi kalau tidur dalam keadaan duduk ni, dia keluar daripada mambak, daripada ni, daripada mulut dia ni. Jadi kalau keluar meleleh waktu tu tak dikira lagi najis. Boleh. Kalau dia sedut balik tu, tu dia punya pasal lah. Cuma kalau terkena baju dia waktu tu, tidaklah dikira najis. Kalau najis bila waktu dia tidur. Kalau dia tidur berbaring, keluar ayat liok basi yang keluar tu, itu najis. Kerana dia keluar daripada perut. Itu dia warna dia pun dia akan jadi peta-peta peta Zimbabwe apa semua tu. Di atas katil, atas bantai tu. Kalau ayat liok yang tidur waktu duduk ni tak, ni lagi lah.
Ha, tu dia. Dia mungkin hari ni dia cerita berat sikit kan. Dia pakat tidur habis tu. Dia tak cerita apa pula lah Syekh ni. Dia bercerita ketamadunan pula dah. Nah. Dia dengar maulid Nabi ni. Ha, ini maulid Nabi ni. Ha? Ni maulid Nabi ni. Nak cerita dengan kewujudan baginda Nabi SAW ni menyebabkan ada berlakunya perbezaan besar dalam alam ini. Buat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itu kita kata tadi, pemerintahan Nabi Sulaiman, pemerintahan ghairu tabi'i. Tidak seperti tabiat biasa. Faham? Syaitan dengan jin, dengan iblis ni punya takut dengan Nabi Sulaiman. Sampai siapa pun tak bangun kepala. Dan mereka diikat kaki mereka. Ha? Syaitan ni, dia maksudnya masa buat kerja dengan Nabi Sulaiman, dibuat kerja dengan keadaan diikat kaki. Kaki diikat dengan besi, tangan diikat dengan besi. Dan buat kerja angkat bata, buat bangunan. Jadi macam mana dia tahu Nabi Sulaiman wafat? Yang tahu Nabi Sulaiman wafat pada anak-anak aja. Anak-anak yang mula tahu Nabi Sulaiman wafat, sebab tu dia makan tongkat Nabi Sulaiman sampailah waktu ketika Nabi Sulaiman duduk di atas singgasana Nabi Sulaiman, tengok syaitan dengan jin pakai buat kerja tu, macam mana tak tutup mata. Dan duduk dengan keadaan pegang tongkat dan tengok semua tadi dengan mata tak tutup. Dan Nabi Sulaiman wafat pada waktu itu. Dan masa dia panjang. Dan jasad para Nabi ini tidak hancur. Maka waktu itulah anak-anak mai dan makan tongkat Nabi Sulaiman, dan waktu itulah baru terjatuh badan Nabi Sulaiman setelah beberapa tempoh. Waktu jatuh itulah baru syaitan dengan jin pakat tahu, kata, oh tak ada dah. Kami dah buat kerja sajalah sebelum ni. Ya? Jadi mereka tak berani dengan Nabi Sulaiman AS. Karena itu waktu ketika Nabi kita Muhammad, pernah satu hari Nabi mengikat jin. Nabi bukan diganggu ataupun ada jin besar ataupun ifrit, dan seumpama dengan jin pun ada banyak peringkat dia. Ada jin jenis melata, ada jin jenis tukar jadi kucing, yang tu je. Ada jin hak jenis duk main kat atas bumbung rumah. Hak jin duk atas bumbung rumah tu hak duk turun makan dengan kita tu. Hak kita makan, dia kalau tak baca bismillah dia turun makan sekali. Kalau baca bismillah dia naik atas balik. Dan jin ni hak duk temu sama-sama jin yang lain, jin ni bertemu dengan jin jiran sebelah. Tengok jin jiran sebelah dia gemuk, jin ni kurus. Dia tanya, awak hang gemuk, aku kurus. Dia kata, jiran tuan aku, dia kata, ni hak duk rumah ni kerja baca bismillah Tak ada nak makan, dia kata. Elok nak makan baca bismillah. Dah makan elok dah dengan dia terlupa baca bismillah, sebelum habis dia baca pula lagi bismillah, ulang balik. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Ataupun dah habis makan dah, dia baca balik bismillahi awwalahu wa akhirah. Kalau dia tak baca pada mula, dia terlupa. Muntah balik aku, dia kata lah kali kurus. Hak jin gemuk sebelah rumah, jiran aku memang dia kata, hak tuan rumah aku ni pula padu je. Memang tak pernah baca apa pun. Mai makan taklah menatang apa pun semua, dia pelahap haram, dia tak baca apa. Tu aku gemuk, dia kata. Boleh. Jadi tuan-tuan balik tengok balik. Jin-jin kat rumah tu gemuk ke kurus? Boleh tengok? Boleh tengok. Kalau boleh tengok, tengok. Kalau kurus, maksudnya kemahlah kita tuan rumah tu. Kurus-kurus pun kalau dia lari atas bumbung tu, kita takut dah. Jadi nak tengok macam mana? Hak tu pun takut. Baik. Jin ini pernah sekali mengganggu, bukan dia kata ganggu Nabi, kita pun nak kata sebut ganggu Nabi ni tak sesuai lah. Sebab apa? Sebab tak ada benda yang boleh untuk ganggu Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi ikat jin ni dekat tiang Masjid Nabawi. Dan Nabi kata, kalaulah aku tidak, esoknya Nabi cerita, kalaulah tidak kerana aku ingat dengan doa saudaraku Sulaiman, maka aku akan perlihatkan syaitan yang aku tangkap semalam ni kepada kalian semua, dan anak-anak di Madinah boleh datang ke sini untuk baling batu kepada syaitan tadi. Tapi kerana teringat dengan doa saudaraku Sulaiman, yang beliau telah berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, maka aku tidak mau ambil tempat tersebut. Karena yang memimpin syaitan, yang boleh memimpin syaitan mengikat mereka tadi dengan ikatan Nabi Sulaiman tadi, hanyalah Nabi Sulaiman. Dan walaupun Nabi Muhammad adalah ketua para nabi dan boleh buat benda tu, tapi tawadu'an, Nabi tawaduk, Nabi tidak ambil tempat tersebut. Ni kita kalau boleh yak tu
Tu pun tak kita nak ikat jin tu, nak kerak jin tu, nak buat apa semua sekali. Nabi Sulaiman kata apa? Nabi Muhammad kata, aku tidak mau dengan perkara tersebut. Kenapa? Karena tidak mau, karena itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini tidaklah saya menafikan kepada kawan-kawan kita yang duk tangkap jin apa semua tu, tak kata kat depa pun. Nah. Maksudnya orang panggil apa yang saya sebut ni pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaduan, Nabi tawaduk, dan Nabi tidak mau melakukan demikian karena mengingatkan semula apa yang telah didoakan oleh Nabi Sulaiman kepada Allah untuk diberikan kelebihan tadi kepada beliau. Dan itu tidaklah bermaksud Nabi Sulaiman sebut Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan kita tak kata yang tangkap jin dan seumpamanya tadi menganggap bahawa mereka menguasai jin tersebut. Mungkin mereka hanya tangkap saja dilepaskan atau tangkap tadi masukkan di dalam Islam dan seumpama dengan itu kerja mereka lah. Bukan kerja kita. Baik. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat dengan apa yang saya sebutkan tadi, semua yang berlaku pada zaman ini, baginda Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah dalam keadaan negeri yang tidak mempunyai istiqrarul amn. Maksudnya keamanan yang tidak stabil. Keadaan iktisadi ataupun kenegaraan dalam ekonomi tidak stabil. Dan dalam keadaan negeri pada waktu itu berpecah belah kaum dengan kaum. Tetapi Nabi mampu membina umat ini dengan keadaan yang luar biasa. Menjadikan negeri Makkah dan Madinah Al-Munawwarah sebagai negeri yang luar biasa. Menjadikan umat negeri tersebut yang asalnya hatinya keras menjadi hati yang paling lembut. Menjadikan hati orang yang bersama dengan Nabi yang pada mulanya mungkin memikirkan tentang dunia sahaja, menjadikan mereka berfikir tentang umat seluruhnya. Itu kita pernah melihat, kita pernah tengok makam-makam para sahabat Nabi ini bertebaran. Ibu ayah semua, yang ada makam Nabi, makam sahabat Nabi di Madinah ada berapa? Ada berapa makam sahabat Nabi ada di Madinah? Di Baqi' ada berapa ibu ayah semua? Ada seorang boleh jawab? Lain pada santri? Berapa? Berapa bang? Ustaz ada berapa tak? Berapa cik? Di Madinah ada berapa makam sahabat Nabi ada berapa? Ada berapa agak? Makam. Kubur sahabat Nabi. Agak-agak ada berapa? Satu ya? Oi, mana boleh gitu. Berapa Amirul? Jangan lu buat lekeh Amirul. Hanya buat lekeh. Hampir Madinah dah Amirul. Berapa Amirul? Tak ingat dah. Berapa apa ni Ihsan? Mampu. Berapa apa ni Wildan? Apa dia? Dia sebut apa? Berapa? 30,000. Berapa? 30,000 dia kata. Berapa apa ni Adi Najmi? 10,000. 20,000 main mana Wildan? Hampir korek mana ni? Orang buat penyang kot. Campur dengan payah rawa. 10,000 saja ibu-ibu semua. Ni berapa orang ni ramai dah pergi Madinah berapa puluh kali dah ni. Pergi umrah. Dia tak pernah tanya pun. Dia kata kami duk pergi umrah banyak kali dah haram. Tak pernah tahu pun ada makam berapa. Kami tahu ada Baqi' aja. Baqi' ada 10,000 sahabat Nabi. Di Makkah ada beberapa ribu orang sahabat Nabi. Di mana lagi makam sahabat Nabi? Sahabat Nabi ada berapa orang? Waktu ketika mana peristiwa Hajjatul Wada'. Waktu Nabi bagi khutbah yang terakhir. Ada berapa sahabat yang ada pada waktu itu? Para ulama mencatatkan kata ada 124,000 sahabat Nabi. 124,000 sahabat. Itu dia. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi ta'rifi atau fi tamyizis sahabah.
Dan disenaraikan oleh para imam yang lain, Imam Mizzi dan seumpama dengannya dalam kitab Usdul Ghabah dan seumpama dengannya, hanya sekitar lebih kurang hampir 90,000 saja, 60 ke 90,000 sahaja sahabat Nabi yang disenaraikan nama mereka. Baki lagi berapa? Kalau 90,000 orang ditulis, baki dia ada berapa lagi yang tak ditulis? Berapa? Dekat 30,000 lebih. Kat 30,000 ke 40,000 yang tak ditulis namanya. Kalau 60,000 saja ditulis, maknanya hampir 60 ke 70,000 lagi tak ditulis nama sahabat. Tak diketahui. Yang dimakamkan di Baqi' 10,000. Itu pun bukan semua kita kenal. Yang kenal hanya yang masyhur saja. Betul? Baik mana sahabat Nabi yang lain pi? Maknanya mereka tidak semuanya di Madinah Al-Munawwarah. Mereka bertugas. Mereka bekerja. Mereka keluar daripada negeri Madinah, walaupun negeri Madinah disebut oleh Nabi bahawa yang akan bangkit setelah kebangkitanku, kata Nabi, adalah Ashabul Baqi'. Dan seterusnya Ashabul Ma'la. Kemudian Syubaikah yang kita baca doa waktu tahlil tu. Mereka ni akan bangun bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah ahli-ahli perkuburan yang lain akan bangkit pada waktu itu, berjalan menuju ke Madinah Al-Munawwarah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke mahsyar. Buaya semua 10,000 di Madinah. Berapa ribu sahaja di Makkah. Berapa ribu lagi yang berada di 5,000 di Mesir. 5,000 di permakaman yang ada di Bahnasa. Tempat berlakunya peperangan di antara Rom dengan tentera muslimin pada waktu itu, ada lebih kurang 5,000 sahabat Nabi. Berapa puluh orang lagi yang ada di Badar, yang ada di pertengahan jalan di Badar, ada di Uhud. Berapa puluh orang sahabat Nabi di Uhud. Kalau digabung-gabung, tak sampai pun lebih kurang dalam 30,000 orang. Baik mana baki lagi sahabat Nabi 100,000 bertebaran di seluruh dunia. Lepas tu kita tengok ada sahabat Nabi ditemui di depan pintu kota di Turki. Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Para sahabat Nabi yang wafat di Turki, berapa banyak yang wafat di pintu kota Turki. Dulu, zaman dulu, lah ni dah masuk dalam kota Istanbul. Dulu di sempadan Turki, sempadan Istanbul. Dan berapa orang yang wafat di India. Di Kerala, di India, berapa orang sahabat Nabi. Sayyidina Al-Habib, nama sahabat Nabi itu Habib Ibnu Malik. Nah, dan ada yang wafat di mana? Di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di China. Ramai yang tengok berpecah di seluruh dunia yang ada pada ketika itu. Mereka ini bergerak dan menjalankan tugas mereka sebagai penyebar apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Kita zaman lah, kalau suruh posting pergi ke Sabah apa penin dah pada cikgu. Duka lara dia panggil. Kira bini duduk di Semenanjung, dia duduk di Sabah. Duka lara kita. Itu. Dia panggil istilah duka lara. Untuk apa nak bawa untuk lelaki tu mesti nak urus jugalah. Guna apilah saluran kat mana pun, beda nak patah balik mai ke Semenanjung. Boleh. Kalau kita lah ni, kalau suruh lah ni Zahid ni, kalau lah saya suruh dia tiba-tiba kata Zahid, hang kena pi duduk di kampung orang asli di Roya Belum tu. Hang kena dakwah depa sampai depa jadi alim. Hang dah duduk di pondok di Pedu ni, duduk di Zawiyah sampai berapa tahun. Boleh menulis lah apa semua sekali. Apa barangnya duduk di sini saja. Pi duduk di Roya Belum tu. Masuk ke sana tu bagi dakwah orang sana sampai hak yang pok asli dalam Roya Belum tu keluar jadi tok guru pula lepas tu. Agak boleh. Mampu. Saya kata jangan pi saja, pi kena nikah dengan orang Roya Belum tu. Tobat lagi tak mau. Dia kata daripada cari duit, cari ikut payah rawa dia tu. Tentu dah segak. Daripada pi ikut belah apa ni? Ikut belah Roya Belum tu kita pun tak tahu. Jungle girl ya semua. Boleh tangkap kijang boleh dia kata dalam tu. Tapi dia kata nak cari hak saya kata pakai tak ada dah. Para sahabat Nabi dulu macam tu. Dan kita nak banding dengan para sahabat Nabi dulu jauh. Dan mereka telah melaksanakan kerja tersebut untuk
menyampaikan agama tadi kepada kita semua dan kita telah mendapatkan nikmat tadi. Boya semua kalau dengan sebab tu, tak ada sebab lagi ke kita nak gembira dengan Rasulullah? Macam mana orang boleh petikai kita berkumpul untuk bergembira dengan Nabi SAW? Macam mana orang boleh petikai kata orang berkumpul buat maulid, dia kata buat benda bid'ah yang tak dibuat oleh Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita kata kita sambut maulid ni, kita buat apa dalam sambut maulid ni? Kita sambut ni kerana kegembiraan dengan Nabi kita Muhammad. Baik. Adakah salah bergembira dengan Nabi Muhammad? Dia kata tak salah gembira dengan Nabi Muhammad. Salah tu buat maulid, tapi kita nak buat macam mana? Tanya dia. Nak buat macam mana nak tunjuk gembira tu? Melainkan kamu sekarang ni mempertikaikan pada teknikal sahaja. Kita bersamaan pada sudut usul. Kamu setuju bahawa mencintai Nabi itu adalah lebih daripada segala-galanya. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu setuju dengan hadis tu sahih. Kan kamu pun pakai hadis sahih saja. Kamu tu puak tu lah. Nah, bukan orang kampung ni. Tamam? Jadi, bila dah setuju dengan macam tu, takkan dengan sebab kita berkumpul dengan untuk melaksanakan kerinduan dan kecintaan tersebut dianggap sebagai satu yang salah. Golongan Yahudi, ketika mana mereka berkumpul bergembira dengan kegembiraan diselamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam pada hari Ashura. Bila ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Bani Israel, apa yang kamu lakukan pada hari ini? Kenapa kamu melakukan puasa pada hari tersebut dan gembira pada hari itu dengan perayaan? Maksudnya ada sesuatu yang luar biasa. Kan tu Nabi tanya. Karena kalau diam saja semua, pakai duduk dalam rumah, buat kenduri masing-masing, itu tak akan jadi pertanyaan. So Nabi tanya, ni apa yang menyebabkan kamu menyambut perayaan yang besar ini? Maka kata golongan Yahudi tadi, kata, kami bergembira karena hari ini adalah hari najjallahu fiha Sayyidana Musa alaihissalam. Ya, Allah menyelamatkan Nabi Musa pada hari ini. Maka kata apa? Kata Nabi SAW, nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih awla untuk bergembira dengan Nabi Musa daripada kalian. Tamam? Bermakna apa? Nabi mengiktiraf perayaan tersebut. Tamam? Walaupun bentuknya berbeza, tapi Nabi mengiktiraf perayaan tadi. Nabi kata, ya, kami sepatutnya lebih gembira dengan Nabi Musa. Dan maka Nabi mengisyaratkan dan mengarahkan para sahabat waktu itu untuk berpuasa dengan puasa Ashura. Ini sebelum syariatnya puasa Ramadan. Maknanya puasa Ashura pada permulaan adalah wajib. Kemudian setelah datangnya puasa Ramadan, baru Nabi kata siapa yang ingin berpuasa, maka puasalah. Siapa yang tidak ingin berpuasa, maka terpulang kepada dia. Boleh pilih mana-mana. Maka ini menunjukkan kepada keharusan untuk berpuasa pada Ashura ataupun meninggalkan puasa Ashura. Dan ini menunjukkan kata Nabi kita Muhammad lebih dahulu bergembira dengan perkara tersebut, dan Nabi menunjukkan kata teknikal ataupun bentuk kegembiraan tadi dilaksanakan, maka itu tidak dilarang oleh Nabi. Tidak larang untuk menyambut perayaan tadi. Sebab tu kalau ada orang kata kepada kita, kamu menyambut Maulid Nabi seolah-olah mengadakan satu lagi perayaan yang ketiga, lebih daripada perayaan Aidil Adha dan Aidil Fitri. Pada hari raya dalam Islam ada dua saja. Maka apa jawab kita? Naam. Nah, kita sama sekali tidak mengatakan bahawa hari sambutan Maulid Nabi itu sebagai perayaan ketiga. Karena perayaan ada dua saja, hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Tetapi Maulid Nabi akbar minal aidain. Lebih besar daripada dua hari raya tadi. Karena apa? Karena tanpa wujudnya lahirnya Nabi kita Muhammad, maka tak akan ada dua perayaan ni. Bagaimana perayaan ni kalau nak ada, kalau Nabi tak ada? Nah, karena dengan wujudnya Nabi, baru adanya perayaan tersebut. Maka menyambut kelahiran Nabi itu adalah suatu yang sangat besar, yang perlu diberi perhatian oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena menyambut kelahiran Nabi bukan hanya sekadar mengingatkan tentang kelahiran Nabi, yakni Nabi lahir daripada rahim ibunya Sayyidatina Aminah. Bukan itu sahaja maksudnya, tapi maksud yang lebih besar daripada itu, iaitu apa? Lahirnya rahmat ke dalam alam ini, lahirnya kemanusiaan dalam alam ini, lahirnya kesatuan dalam alam ini, lahirnya
keilmuan dalam alam ini, lahirnya nur dalam alam ini. Maka itu dengan sebab itulah kita bergembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mata hatinya buta menganggap ini sebagai sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang rosak, sesuatu yang tidak diambil atau tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Ini orang yang buta mata hatinya. Kalau kamu boleh gembira dan disyariatkan dalam Islam, pada setiap anak kamu dilahirkan, disuruh kita buat apa ibu ayah semua? Anak kita kalau beranak, cucu kita kalau beranak, Tok Wan buat apa? Tok Wan suruh senyap. Tu dah bak kau orang lah. Duduk ni kat rumah. Tu lah nak zina. Anak kalau anak betul, cucu betul kita. Kita suruh buat apa? Suruh sembelih kambing. Kalau ada lembu, Tok Wan bagi lembu tu. Sebab gajah tak boleh makan ya. Dia kali gajah kali kat hutan tu habis. Dia meleh habis gajah-gajah semua. Dia kata sebab apa? Tu lagi besar dia kata. Boleh panggil 7 kampung. Dia kata kalau anak lelaki 2 ekor kambing Nabi kata. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Nampak? Dan kambing pula kambing yang terbaik. Sama sifat dia macam kambing udhiyah. Sama macam kambing yang kita guna untuk nak korban. Sifat dia sama macam tu. Bukan waktu akikah kambing hak yang ambil lah kambing-kambing hak nampak dengan kepok tengkok tu ambil itulah buat. Mana boleh? Dia kena kambing sama sifat macam kambing kita nak korban. Betul tidak? Dan kita buat tu kenapa? Kerana gembira. Gembira dengan lahir budak tu. Baik budak tu kita tak tahu lagi nak jadi apa tu. Pas 17 tahun tengok-tengok pung naik motor kok belah kampung payah awak. Noh, hak duk naik kaki kok belakang. Hak tu. Hak 17 tahun lepas Tok Wan dia melih kambing. Nah. Dah jadi mak rempit dia. Kok jadi munawar kepada alam payarawa ni. Kok belah pedu-pedu tu. Kok jadi alam tu munawar dengan sebab wujudnya dia. Tak pun. Main mak rempit je. Tapi dulu waktu beranak mak dia seronok tak? Seronok dengan dia. Gembira dengan dia. Yang waktu tu tak tahu jadi apa lagi waktu tu. Mak dia kata kalau aku tahu hang macam tu, aku tenyih hidup hang sampai mampuih waktu tu lagi bagus dia kata. Mak dia kata waktu dia dah besar lah. Masa dia besar tu dia tak mau ikut cakap. Dia kata kalau aku tahu hang macam ni, dia kata awang oi. Aku tenyih hidup hang waktu tu, dia kata aku tahu kata hang tak bagi hidup pun tak apa. Kalau hang nak jadi macam ni. Tapi waktu tu jadi apa? Dan apa yang disyariatkan waktu tu? Karena kita tak dituntut untuk tahu benda akan datang. Kita dituntut untuk gembira pada waktu tu. Kalaulah dengan gembira pada waktu tu dituntut dan disuruh oleh syarak kepada setiap anak yang lahir. Macam mana dengan Nabi kita boleh depa bertikai? Hanya tak ajaib ke ibu ayah semua? Dengan Nabi kita lahir, mereka bertikai untuk kita buat sambutan. Kalau kita nak buat lembu ke, rebau ke apa ke, mereka boleh bertikai, kata buat apa kenduri ini bid'ah. Nah? Tapi kalau sambutan hari raya anak dia beranak, tapi kalau sambutan untuk dia buat anniversary, dia bernikah dengan bini dia boleh cari pula hotel mahal-mahal. Dan hak tu Wahabi paling besar kali tu. Dia boleh pula pergi makan kat hotel, dia pergi buat pula jamu makan, apa semua kali, boleh pula buat. Terus ada buat sembang lah Wahabi weh. Hampa tu kata lah kami tak buat yang tu. Hang tak buat, kawan hang buat. Nah? Karena hang pun orang. Kamu pun orang juga, ada jiwa, ada perasaan sebagai manusia. Kamu ni bukan kayu. Tiba-tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun suruh kita seolah macam kayu dengan Nabi. Dan seolah menganggap kata Nabi ini hanya seperti mana seorang yang diutus oleh Allah sebagai postman, hantar barang, selesai kerja, habis. Dan dia disebut oleh mereka. Ni lidah busuk mereka yang selalu mengungkapkan perkataan ni. Ni duduk di Malaysia kita ni, cakap perkataan tu. Dia kata Nabi kita Muhammad ni macam postman saja. Postman kalau main hantar barang kat rumah kita, kita nak jemu ayak ke kat dia? Cik, saya tanya ni, kalau postman main hantar kita surat, kita nak jemu ayak tak kat dia? Dia kata apa masalahnya kalau jemu ayak? Tak, kawan ni kata, kita tak jemu ayak pun. Dia buat kerja dah selesai balik lah. Pergi buat kerja lain pula. Dia kata macam tu Nabi. La ilaha illallah. Dia pergi kata Nabi macam postman, main hantar surat. Habis hantar surat, Nabi balik bertemu dengan Allah. Selesai kerja Nabi. Dan ni jiwa mereka dengan Rasulullah. Dan kemudian mereka mengaku mereka ahli sunnah. Dan mereka mengaku kata kami memperjuangkan sunnah Nabi. Memperjuangkan sunnah Nabi, tapi mempertikaikan zat Nabi. Tak kata balik itu. Memperjuangkan kalam Nabi, dan menidakkan dan memperkecilkan zat Nabi. Tak ajaib kah? Ini orang yang paling ajaib dalam dunia dan paling ajaib pada pemikiran mereka. Nah, kalam dimuliakan, jasad diperendahkan. Nah,
tidak akan tuan-tuan temu dan jumpa melainkan pada kelompok tersebut. Sebab tu jagalah kampung ni, jaga elok-elok. Jangan bagi masuk pahaman tadi. Macam mana tak bagi masuk pahaman tu ibu-ibu semua? Macam mana tak bagi masuk? Puak tu dia bukan masuk buka nak buat rumah, Sami nak buat ni madrasah Wahabi, bukan itu. Dia akan masuk macam mana ibu-ibu semua? Dia akan masuk ke dalam keluarga kita. Dia jadi menantu kita. Nak cek balik, menantu kita tu siapa? Dia tengok menantu Wahabi. Dia nak buat macam mana? Saya tak kata nah. Saya pun tak tahu orang kampung ni kok ada menantu Wahabi, saya pun tak tahu. Tapi rasanya ada. Nah, dia Wahabi tak payah ramai. Sekok saja cukup dah. Dia bukan orang, dia ekor. Nah? Dia sekok pun cukup dah. Dia akan porak-perandakan kampung tu. Dia akan kocak-kacirkan kampung tadi. Dia akan kacau habis semua masyarakat di tempat tersebut. Karena apa? Karena dia anggap dia yang paling benar, dia anggap dia yang paling betul, dia anggap dia yang paling hebat sekali pada waktu itu. Saya kata ni dekat Wahabi. Dan siapa Wahabi itu? Saya tak tahu. Dan saya pun tak kenal siapa Wahabi itu. Dan yang masalah dia, puak ni mereka kata Wahabi tak ada. Wahabi mana ada dalam alam ni? Wahabi ni pembohong ya. Tu semua adalah propaganda barat ya. Tapi masalah dia, bila kita kata Wahabi, mereka duk kata Wahabi tak ada, kita kutuk Wahabi, mereka balik marah ni. Tahan, ni dia ada ni, duk marah ni. Tak ada nah, tutup nah. Mana tahu kok masuk dia kerja duk maki kita, kira apa kata Wahabi, sikit Wahabi, sikit Wahabi. Wahabi mana ada? Wahabi tak ada, tu yang duk marah apa Wahabi? Tak ada. Duk marah apa kalau tak ada? Kalau tak ada, buat tak tahu jadi ya. Kami bukan kata kat hang pun, aku kata kat Wahabi. Aku bukan kata kat hang. Berasa. Berasa tu maknanya ada adik-beradik tu. Kenalah buah-buah apa ni, bau-bau bacang dia panggil. Boleh? Ini yang berlaku pada waktu sekarang. Sebab tu ibu-ibu ayah semua, saya mohon doa daripada ibu ayah semua untuk insya-Allah dalam sehari dua lagi, lebih kurang 3-4 hari lagi lah, 12 hari bulan ni kita akan ada perhimpunan untuk convention dipanggil perpaduan ummah, berkumpul dengan para mufti dan tuan-tuan guru di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Kita akan kumpul di Putrajaya untuk menyatakan sokongan terhadap rang undang-undang mufti wilayah. Untuk kita letakkan ataupun kita sokong dengan bacaan semula bagi rang undang-undang mufti wilayah ditetapkan seperti mana yang telah pada bacaan pertama, iaitu ditetapkan dengan mesti untuk dilantik jadi mufti wilayah dan timbalan dia dan seumpama dengannya adalah daripada ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini saya mohon doa kepada ibu ayah semua agar ianya mendapat perkenan daripada agung dan kemudian dikekalkan bacaan tadi seperti mana biasa. Dan moga pemimpin-pemimpin dalam negara kita ni dibukakan hati mereka juga untuk menerima perkara tersebut. Tidak menganggap ini sebagai isu politik. Ini isu keagamaan, isu negara. Dan ini isu ni hanya di RUU ni untuk apa dia, mufti wilayah saja masalahnya. Tapi mereka punya anggap besar benda ni kerana mereka punya nak main isu ni seolah-olah menganggap kata ianya sebagai memporak-perandakan dalam negara kita, seolah menganggap istilah ahli sunnah wal jamaah tu hanya kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Dan mereka duk ulang kepada orang. Ni saya buka tadi dalam internet, dia sebut pula. Kalau kata Asy'ariyah ni Maturidiyah sahaja ahli sunnah wal jamaah, maka dia kata sahabat Nabi sebelum tu nak tahu mana? Tu dia, ya Allah, ya Tuhanku. Saya kata punya bangang, jangan share dengan orang lain kali. Baikkan dia beranak dia cukup lah. Masalah dia pibuh dalam Facebook. Ustaz. Tapi saya tak tahu dia ni ustaz ke tak. Tengok nampak muka tak macam ustaz. Tapi dia kata, apa ni, ahli sunnah wal jamaah ni dia kata bukan Asy'ariyah Maturidiyah saja. Bila Asy'ariyah Maturidiyah, zaman sahabat bila ada masyarakat. La ilaha illallah. Dia kata sahabat Nabi pun ahli sunnah. Habis tu Nabi kamu nak kata Asy'ariyah. Kita kata nampak tak ni? Dia kalau dia bodoh, dia gabung kebodohan dia tadi dengan orang ramai. Dan kemudian yang terpengaruh siapa dia? Yang terpengaruh awam. Orang awam kata, sungguh juga no. Habis tu takkan sahabat Nabi jadi Asy'ariyah? Imam Abu Hasan Asy'ari lahir 300, wafat 300 apa? 303. Tu 300 tahun selepas Nabi SAW. Jadi 300 tahun selepas Nabi. Jadi sebelum Nabi ikut siapa? Oh, kita kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari digelar dengan Asy'ariyah tu. Sama jugalah macam kita duk baca kitab qiraat Hafs an Asim.
Kita duduk mengaji qiraat Hafs. Hak yang duduk belah Morocco, hak duduk belah Tunisia mengaji apa dia? Qalun. Qalun Kawarsh. Warsh. Ada yang mengaji di belah Mesir, ada qiraat Sab'ah. Qalun, Ibnu Katsir, kaza-kaza, semua tu mengaji. Baik, adakah depa yang reka semua tu? Nak tanya. Qalun kah yang reka bacaan tadi? Hafs kah yang Imam Hafs kah yang reka bacaan tu? Kau ambil daripada Nabi SAW. Cuma beliau yang kembangkan riwayat tadi, maka digelarkan dengan beliau. Macam tu jugalah dengan ni. Habis tu Nahu. Yang mula bahas ilmu Nahu ni siapa dia? Kalau bukan Arab. Kemudian dikembangkan juga bahasa tadi oleh para sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi dipanggil Arabul Aribah dipanggil. Arabul Aribah. Tamam? Dia ada Arabul Aribah, ada Arabul Musta'rabah. Arabul Aribah para sahabat Nabi. Baik, sekarang ni nak tanya. Mana pula madrasah Sibawih? Madrasah Khurasaniyun, madrasah apa ni? Panggil apa? Basriyun dengan Kufiyun. Nah, ada lagi madrasah lain sebenarnya. Daripada madrasah, tapi dua tu terkenal. Basriyun dengan Kufiyun ni baru reka balik kah? Kah mereka yang kumpulkan balik daripada Arab, yang ambil daripada Nabi SAW? Dan macam mana pula dengan madrasah fiqh? Adakah Imam Syafi'i yang reka mazhab? Itu yang mereka boleh pergi sebut, kata kami mazhab Al-Quran dengan hadis. Habis itu Imam Syafi'i tak ikut Quran hadis. Ya Ghabi. Wahai si bodoh. Adakah Nabi Sayyidina Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas tidak ikut dengan Nabi? Kamu kata kamu nak ikut mazhab Nabi? Mereka ikut mazhab apa ni? Mazhab Buddha? Sudah tentu mereka mengambil dengan apa yang disunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi tiba-tiba bila mazhab tadi semua boleh terima, madrasah lain mai tang akidah, depa masalah. Bila kita sebut Asy'ariyah adalah ahli sunnah wal jamaah, depa kata mana boleh ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama sebut ahli sunnah wal jamaah ni dalam mazhab akidah, ahli sunnah wal jamaah adalah al-Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam satu lagi dipanggil Ashabul Hadis. Ashabul Hadis adalah yang mengikut dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan Wahabi. Wahabi kata, tengok Ashabul Hadis. Dia sendiri sebut Ashabul Hadis. Dia kata kat saya. Dia sebut Ashabul Hadis sebagai salah satu ahli sunnah wal jamaah. Saya nak tanya balik ni. Di Malaysia ni, mana Ashabul Hadis? Nak tanya balik. Siapa Ashabul Hadis yang sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Tanya balik. Bawa mai satu. Kamu kan Ashabul Hadis. Kamu ashab Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Yang pegang dengan Ad-Darimi, yang sebut seperti mana yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka, Tuhan ada kaki, ada tangan. Imam Ahmad sebut macam tu? Imam Ahmad tak sebut macam tu. Kamu bukan Ashabul Hadis. Kamu mengaku Ashabul Hadis, tapi bukan Ashabul Hadis. Dan yang ketiga, para ulama kata adalah Ashab Turuqis Sufiyah, Ashabul Wujdan, para ulama Sufi. Yang bertariqah dengan tariqah Sufiyah yang mu'tabarah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Ahmadiyah, Qadiriyah, Cistiyah dan seumpama dengannya. Dan ini juga adalah ahli sunnah wal jamaah mengikut dengan tarik Ashabul Wujudan, Ashabul Kalam, Ashabu Mazahibil Arba'ah, 4 mazhab yang utama adalah mazhab fiqh, dan Ashabul Hadis seperti mana yang disebutkan tadi. Bukan mereka. Maka kita tidak hanya menyempitkan ruang lingkup ahli sunnah tadi kepada Asy'ariyah Maturidiyah saja, tapi para ulama kata mutaakhir ahli sunnah wal jamaah ialah al-Asy'ariyah. Disebutkan tadi untuk mengumumkan dan memahamkan kepada kita bahawa kesemua tadi akan berakidah dengan satu madrasah ini, iaitu madrasah Asy'ariyah. Madrasah yang paling mutawassit, yang paling wasatiyah, yang paling pertengahan, yang keluar di antara darah dan juga tahi, maka keluarnya susu yang memberikan kehidupan kepada umat. Maka itulah mazhabnya Asy'ariyah dan Maturidiyah yang diitlakkan oleh para mutaakhirin ulama dengan gelar Asy'ariyah walaupun kepada Maturidiyah. Maka berbanggalah kita dengan akidah tersebut yang zaman berzaman dianuti oleh masyarakat di negara kita. Sejak daripada zaman sebelum penjajahan sehinggalah zaman sekarang. Sejak daripada zaman Merah Silu sehingga zaman ini. Sejak daripada zaman Sultan Agong sampai ke zaman ini. Diperintah dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Moga-moga Allah Ta'ala mengekalkan mazhab ini
dan tidak memecah belahkan umat ini dengan datangnya fahaman yang pelbagai, yang pelik-pelik, yang merosakkan umat Nabi Muhammad dengan barakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun, mohon maaf ada terkasar bahasa, tersalah bicara dalam pertemuan pada malam ini. Saya mohon ampun kalau perbahasan kita pada permulaan agak sedikit orang panggil apa, mungkin terlalu fakta sangat. Saya minta ampun lah. Kalau kata ibu-ibu ayah semua kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, moga dijelaskan nanti insya-Allah dan diberi kefahaman nanti insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya ucap terima kasih banyak kepada pihak masjid, pada para tuan guru, khususnya kepada tuan guru Ustaz Zubair, dan juga kepada para guru yang hadir, ibu-ibu, ayah-ayah, orang-orang lama, dan juga para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Semoga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan tamat tutup dengan nanti dengan selawat insya-Allah. Saya serah balik kepada saudara pengurusi majlis.